عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan panjangnya umur kita ini tuan-tuan makin mengingatkan kita untuk terus beribadah dengan sungguh-sungguh sementara kita masih lagi dilanjutkan usia ini. Mudah-mudahan dengan panjang usia ini mengingatkan kita bahawa ada banyak kesalahan-kesalahan yang dulu kita telah lakukan yang perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang ini mengingatkan kita bahawa dulu kita tidak berapa nak beribadat sangat. Sekarang Allah Ta'ala masih lagi beri usia itu, maka mudah-mudahan timbul dalam hati kita insya-Allah azam dan tekad untuk memperbaiki kualiti ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sampai masih lagi dalam surah Al-Mutaffifin. Kita bermula pada hari ini pada muka surat yang ke-57 ayat yang ke-10 daripada surah Al-Mutaffifin. Muka surat 57 ayat yang ke-10 daripada surah Al-Mutaffifin, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaidzil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم ويل يومئذ ويل bagi dua di hadapan pada huruf lam itu bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Dulu kita dah banyak kali sebut setiap baris dua di hadapan, kalau baris dua dia tu seiring, sama, selari 99, tanda dia dah dengung. Kalau terbalik macam jadi 69, itu tanda tak dengung. Jadi di sini dengung. Semua baris dua di hadapan yang 99 bentuk macam tu didengungkan, kecuali kalau di hadapan ni ada huruf lam dan ra. Selain huruf lam dan ra, ada tanda baris dua di depan 99 ni, dengunganlah macam ni. Wailun yauma idzil, baris dua di bawah ini idgham bila gunnah. Dulu kita dah sebut semua baris dua di atas atau baris dua di bawah, kalau sama selari baris dia, atas bawah sama, maka jangan didengungkan. Kalau baris dua di bawah atau baris dua di atas tidak selari kedudukan barisnya, atas dan bawah ni, macam ni, itu tanda didengungkan, kecuali di hadapannya huruf lam dan ra. Jadi di sini tak boleh dengung. Asalnya patutnya dengung, tetapi oleh kerana di hadapannya huruf lam, maka dia tak perlu didengungkan. Yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kaedah ni untuk orang yang tak berapa nak mahir tajwid. Tak payah ingatlah idgham bila gunnah ma'al gunnah ni, cukup payah-payah, susah. Cukup baca betul lah. Kang nak ingat idgham ma'al gunnah yang mana, idgham bila gunnah yang mana, kesudahan tak dapat apa-apa. Tak payahlah nak ingat, payah kan. Jadi kita ingat kaedah ni je. Tapi kau ingat betul-betul lah. Kan? Yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzibin tu man arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Mukadzibin, mukadzibin 4, mukadzibin 6. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaumiddin samalah macam mukadzibin tu, 2, 4 atau 6. Man arid lis sukun. Wama yukadzibu bihi. Tengok bihi ni. Bihi, tengok. Kita dah bincang dulu. Setiap kali jumpa ha, lepas tu di hadapan ha tu ada huruf ya yang kecil. Macam ni. Atau waw yang kecil. Kita naklah baca dia dengan 2 harakat. 2 ya. Kecuali kalau dapat ni huruf hamzah berbaris. Macam ni. Atau tengok yang huruf waw dengan huruf ya tu. Kalau huruf ya atau waw yang kecil tu ada tanda mat, tanda panjang ke atas tu, kau nak baca ompek. Macam ni ada tanda panjang tu. Ke atas ya tu kan tu tanda panjang tu. Itu kita baca ompek. Kok tak ada tanda panjang tu, kita baca 2 ya. Senang macam tu. Atau yang mahir tajwid dia tahu ini maksilah tawilah. Illa kullu mu'tadin. Mu'tadin baris 2 di bawah. Baris 2 tu selari tu. Kita tak payah dengungkan. Mu'tadin asim. Ini izhar halqi. Asim man arid lis sukun. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Sadaqallahul azim. Jadi itu dari sudut ilmu tajwid, tuan-tuan. Kita kena baca, tuan-tuan, Quran ni jangan tinggal. Jadi kita belajarlah tajwid tu sikit-sikit, cubalah usahakan baca dengan betul. Salah tu biasa, kan? Salah tu biasa. Jangan tuan fikir
Saya dah lama baca tajwid, saya tak betul-betul dia ustaz tu khabar salah tuan-tuan baca. Nah, macam mana kan? Qari antarabangsa pun salah baca. Sebab tu markah 87 yang mana markah penuh. Qari kebangsaan 87 markah. Mana ada? Tak ada qari markah dia bertanding negeri dia 90. 100 markah. Tak ada kan? Habis Hana pun 80 lebih. 90. Mana lagi baki tu? Baki tu dipotong sebab salah. Qari pun salah baca. Kita salah tu besoklah. Qari-qari tanding pun salah baca. Yo. Itu tersilap tu. Bukan kalla, situ saktah. Saya tak nampak saktah tu. Kalla bal. Tu. Jadi sebenarnya sini bukan berhenti pada kalla tuan ya. Maaf tuan ya. Kalla bal. Itu saktah. Bal tu kono tarik, jangan tarik nafas. Saktah ni tak berhenti dengan tidak menarik nafas. Kalla bal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bacaan yang betul lah. Terima kasih puan. Ingatkan saya. Saya dah teringat tadi nak bantu tadi tu. Lupa puan ingat alhamdulillah lah. Sebab apa lah pun sikit kala ni nampak saktah dekat bal. Ya tuan-tuan ya. Jadi kita cubalah usullah baca Quran ni sebaik mungkin tuan-tuan. Niatlah kita belajar, tak apa salah tu. Tak ada masalah. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok dari sudut tafsiran. Lidah luka belahnya tuan tu yang tak apa nak selesa tu. Tu menandakan tak boleh lama tu. Sebab dia betul-betul tobing lidah tu. Dia bercakap tu dia bergeser-geser yang gigi geraham tu. Ui yes. Seronok betul rasa dia bergeser tu. Tak apalah tuan. Jihad. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat 10. Kemudian ayat 11. Iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat 10 Allah Ta'ala sebut celakalah pada hari itu. Orang yang mendustakan. Siapa mendustakan apa ni? Iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yakni sungguh dahsyat seksa yang akan dikenakan kepada orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak mempedulikan langsung tanggungjawabnya terhadap agama. Bahkan berterusan berbuat durjana. Ayat ni Allah Ta'ala sebut celaka orang yang mendustakan hari pembalasan. Siapa yang celaka ni? Orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau dilihat pada apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji ni, katanya dahsyat, seksa yang dahsyat kepada siapa? Orang yang mendustakan hari pembalasan. Tu ada satu orang, satu kumpulan. Jenis orang yang tak ada dah mati-matilah. Takkan ada bangkit-bangkit dah mati jadi tanah. Macam mana nak bangkit dari semula tu dia. Itu satu golongan. Sebentuk lagi, lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak mempedulikan langsung tanggungjawabnya terhadap agama. Bahkan berterusan berbuat durjana. Mungkin orang yang kedua ni, dia tahu, dia faham, dia yakin. Sama macam kita agama Islam. Kalau ditanya, ada kiamat tak? Ada. Kau ditanya, syurga tak? Ada. Kau tanya dia, neraka tak? Ada. Tapi dia tidak memperdulikan langsung tanggungjawabnya terhadap agama. Ini ramai orang yang kedua. Kemudian dia terus buat maksiat. Buat benda-benda yang buruk. Seolah-olah hari pembalasan ni tak ada. Dalam keadaan dia sendiri meyakini dalam hati kecil ada. Hati kecil dia kata ada. Tapi perbuatan yang dilakukan setiap hari seolah-olah seperti hari kiamat ni, hari pembalasan ni tak ada langsung. Ini banyak. Orang-orang macam ni banyak di atas muka bumi ni. Itulah orang-orang yang asi dipanggil. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Kadang-kadang saudara kita juga sama-sama Islamnya. Sama-sama agamanya. Bulan puasa, kita puasa, dia pun puasa juga. Kan? Cuma kadang dia tak semayang, dia tutup aurat. Macam tak ada. Itu bahaya tu. Kita tengok apa dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah dalam. Kata Imam Qurtubi, wailun yawma idzil lil mukazzibin, iaitu satu bentuk
azab yang pedih, sungguh-sungguh pedih di hari kiamat kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat pembalasan. Yaitu orang-orang yang ai biyaumil hisab wal jaza wal faslu bainal ibad. Yaitu pada hari pembalasan, hari apa? Hari di mana Allah Ta'ala akan menghitung amalan manusia. Hari Allah Ta'ala berikan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hari wal fasl, hari di mana Allah Ta'ala asing-asingkan manusia ini mengikut darjat, mengikut kedudukannya, mengikut amalan, mengikut keimanan dia. So Allah Ta'ala asing-asingkan. Itulah dia hari pembalasan. Siapa yang mendustakan hari pembalasannya? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan tidak lain yang mendustakan hari pembalasan itu hanyalah setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. So kita faham. Tak adalah orang yang buat endah tak endah ya dengan hari kiamat ni, persediaan untuk menghadapi mati. Melainkan orang itu adalah orang yang telah melampaui batas dan berdosa. Ialah orang berdosa lah buat kan. Orang beriman dia tak ada buat macam tu. Kan? Orang-orang yang duduk mayang tak payah, puasa tak payah, tutup aurat tak payah, kemudian selalu mukul orang, mencuri, merompak, macam-macam benda yang jahat dia buat. Itu semua orang-orang yang tak mempedulikan hari pembalasan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, tak ada lain yang mendustakan hari pembalasan tu. Tak ada orang yang mendustakan, tak mempedulikan hari pembalasan ni. Melainkan orang tu iaitu setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Orang berdosa ni, ini tak peduli dengan hari akhirat, hari kiamat ni semua. Kan? Dibuat main-main je. Kan? Dibuat main-main je hari kiamat, hari akhirat. Sampai hari ni pun ada tuan, ramai orang macam ni kan. Allah Ustaz, Allah Ta'ala tu, dia maha pengampun. Janji kita tak mensyirikkan dia. Buat dosa banyak mana pun kita diampunkan. Masuk neraka pun masuk juga syurga tadi. Dia ingat masuk neraka tu macam duduk kat bawah panih matahari, tak ada pokok kan. Banyak cakap-cakap macam tu hari ni. Orang yang mempelekeh-lekehkan. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Kan? Besok orang macam ni, di akhirat, Allah Ta'ala suruh dia duduk diam-diam. Jangan memekak-mekak kat situ. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kau situ, jangan kau apa bahasa dia? Jangan kau memekak kat situ. Allah Ta'ala suruh dia tak bagi dia cakap. Sebab masa Tuhan beri dia peluang hidup ke muka bumi, dia tak buat apa-apa. Sampailah Allah Ta'ala sebut, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Tuhan sebut sekumpulan manusia besok di akhirat akan ada orang macam ni. Bila datang kematian, dia mati, dia kata kat Tuhan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku balik ke dunia ni. Kembalikanlah aku balik ke dunia. Kenapa nak kembali? Disebut lagi bawah tu, Allah Ta'ala sebut, orang ni akan cakap, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa tu? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia cakap, ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku balik ke dunia, ya Allah. Aku nak buat balik benda-benda yang aku tak pernah buat, yang aku tinggalkan tu. Sepatutnya aku buat, aku tinggalkan, aku nak buat balik. Allah Ta'ala jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kod dalam bahasa kita, pemongak kau itu tak payah dengan ngado macam tu. Innaha kalimatun, cakap kosong itu. Maka tunggulah, di hadapan mereka adalah alam barzah yang akan mereka lalui sampai hari dibangkitkan. Ini dah kiamat, so Allah Ta'ala cerita. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi siapa orang-orang yang berjaya. Disebut pada hari itu, fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Bila ditiupkan sekala berlaku kiamat, tak ada lagi dah hubungan keturunan-keturunan ni. Semua orang tak nak cari dah mana saudara, mana adik-beradik, mana pak saudara, mana mak saudara, tak ada. Mereka pun wala yatasaalu, tak pernah tanya. Bangun ni tang kubur, mana pi laki tadi, tak pernah tanya cari laki dia. Mana pi bini tu tak pernah cari dah. Dulu anak sayang, mana pi anak dia, kat mana dia, tang bumi mana duduk, tak pernah orang tanya. Sebab hari tu keturunan semua dah terputus dah.
Allah Ta'ala pun sebut, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan belah kanan ni, mana dia bawa banyak kebaikan, mereka ni lah orang-orang yang berjaya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan kanannya, kiri bawah, faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka inilah sebenarnya masuk ke dunia ni, orang ini adalah orang yang suka merugikan diri sendiri. Macam mana dia merugi diri dia? Dia khasiru anfusahum, iaitu dengan cara dia tak buat amal ibadah. Akhirnya timbangan kanan ni jadi ringan. Khaffat. Khasiru anfusahum. Bila dia tak buat amalan, sebenarnya dia ni sendiri yang merugi. Sebab tu perkataan tu guna khasiru anfusahum. Maknanya orang yang merugikan diri sendiri. Fi jahannam khalidun. Tak pernah ibadat. Dalam neraka jahannam ni dia ni kekal orang ni. Orang ni ke talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api neraka oleh Allah Taala. Masa ni berat kau ngado nak balik-balik, dibakar muka sampai hewat. Kalih ni bibir jadi hewat, muka jadi hewat, dibakar dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tempelak dia, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Dulu aku dah bacakan ayat aku, mengingatkan kau, masa kau kat dunia dulu, tapi kau dustakan, kau buat tak endah je ayat aku. Jawab pula, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Nafsu kami telah mengatasi kami, ya Allah. Kami betul-betul jadi orang sesat masa tu. Berdoa, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada ni. Masuklah kali ke dunia balik. Kalau kami ulang balik kali kedua perbuatan dulu, ya Allah, kami ni memang betul lah orang zalim. Allah pun sebut, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam situ jangan memekak orang tu, macam tu lah. Kalau nak terjemah pasal tu lah. Kau jangan memekak kata kau diam sikit, di mesin kau situ. Macam tu lah, macam kita marah. Kau siapa kau? Kau senyap. Macam tu. Qala khsa'u fiha. Ikhsa'u ni diam. Wala tukallimun. Jangan cakap lalu. Allah Ta'ala golaan lagi. Kutuk lagi. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri. Dulu ada atas bumi dulu sama hidup macam kau. Ada hamba-hamba aku yang beriman. Mereka berkata mereka beriman, mereka mohon ampun, mohon rahmat daripada Allah. Orang-orang ni kau golak-golakan. Kau pun senda-senda kan. Macam-macam kau kutuk dia. Ustaz benar lah tu. Dia lah yang baik kan. Macam tu lah. Orang bawa agama ni selalu nak golak-golakan ke orang. Kau pelekeh-lekehkan orang tu. Sampai kau lupa ingat aku. Kata Allah Ta'ala. Wa kuntum minhum tadhakun. Orang-orang ni kau golak-golakan jadi bahan ketawa kau. Sedangkan inni jazaituhumul yauma. Aku sebenarnya beri balasan ke orang ni bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka beramal. Kau golak-golak pula. Sekarang ni bahasa kita, duduklah kau diam-diam nanti. Mampu dah kau kat situ. Tak adalah tak mampu dalam tu. Tapi uslub ayat. Tu balasan kat siapa tu? Orang yang tak ambil endah adanya hari kiamat. Adanya hari pembalasan. Adanya hari ditimbang amalan. Tak, Allah Ta'ala tak sebut orang ringan berat timbangan tu. Maknanya siapa tak tahulah siapa jadi macam tu so. Tapi ada manusia yang begitu keadaannya. Allah Ta'ala sebut. Pasti akan berlaku. So minta-minta kita bukan orang yang memperkatakan perkataan yang macam itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey tuan. Lepas tu kita cocak tu. Cocak ni bercakap dia. Bilang pada dia bercakap tuan. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat tu, itulah orang yang berdosa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mu'tadin asim ni? Melampaui batas dan melakukan dosa, iaitu orang-orang yang fajir, yang hanyut dalam melakukan maksiat. Dia buat maksiat dia. Jair anil haq, yang menzalimi kebenaran. Bono-boto dia menzalimi benda-benda yang betul, yang hak-hak ni. Dia menjadi penentang. Mu'tadin alal khalqi fi muamalatihi iyahum, dan dia melampaui batas tak kala berurusan dengan manusia. Buat jahat sampai melampaui batas.
wa huwa asim fi tarki amrillah. Inilah orang-orang yang berdosa kerana meninggalkan arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Qutubi kat sini, orang yang dimaksudkan oleh Allah Taala Mu'tadin Asim ni antaranya disebutkan dia adalah Al-Walid bin Mughirah dan Abi Jahal. Siapa ni orang yang Mu'tad Asim ni? Dia adalah Al-Walid bin Mughirah wa Abi Jahlin wa nazaraihima. Adalah ujung tu ha. Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan orang yang setaranya, seumpamanya. Maksudlah mana-mana zaman kot perangai kot macam Al-Walid, Al-Mughirah, Abu Jahal ni, dia masuk dalam ayat Mu'tad Asim. Orang yang melampaui batas dan melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah, ia berkata itulah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Maknanya dia istihza, dia buat apa? Buat main-main ni. Yakni orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu terdiri dari orang-orang yang kufur lagi sesat, banyak melakukan maksiat dan dosa, iaitu apabila dibacakan sahaja kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan, mereka katakan ini hanyalah dongeng dan khurafat yang diceritakan oleh orang-orang dahulu kala dan dikarang dengan indahnya dalam kitab-kitab dongeng mereka. Serupa macam ini, dia sama perangai tuan. Berbentuk je beza. Kok orang hari ni pula kita cerita lah macam-macam nasihatnya. Besok susah nak mengerti titian secara mustaqim. Besok kok terperosok dalam neraka yang paling bawah. Tanya tidak tadi tu yang kata mulut macam tu. Tanya tidak cerita tu kan. Ustaz tu saja tambah perisau jadi menakutkan kita sebenarnya. Tak ada macam tu benar dah. Tuhan tu Maha Pengampun. Buatlah dosa banyak-banyak tak apa dah. Kan? Bila sudah kita cakap macam-macam akhir Ustaz janganlah bising-bising Ustaz kubur lain, saya kubur lain kata dia. Habislah hujah kita bila dia khabar kubur lain-lain tu. Cuma kalau kubur sebelah kita tu yang menyampah tu dia memokak sebelah tu kan. Kalau kubur jauh dari kita tak apa juga buat nyorit tu tak apa nak dengar. Tu kok kita tak menyorit sama, kok kita sama menyorit dan dia. Sama pula setara apa. Tuan-tuan itulah cerita kan. Ramai orang macam ni tuan-tuan. Kita nasihatkan, kita kena marah balik. Kalau Ustaz nak masuk syurga, Ustaz pergilah masjid seorang tadi. Tu cakap kat kita. Ustaz pergilah Ustaz. Belajar pun tak ada, nak jadi mak besar dah tadi. Jadi malihlah kita nak cakap macam tu pun kita dah jadi apa? Cakap betul. Jadi susah kita nak cakap kan. Bila kita ingat-ingat tapi tuan-tuan kita jangan putus asa. Nak adik saudara mara kita, ahli keluarga kita. Kita sayang kan keluarga kita. Jadi kita usaha lah kan. Saya yakin tuan-tuan ada adik-beradik, pak saudara, mak saudara kan. Bukan semua yang macam mana yang kita nak. Tahu tuan-tuan, kita sentiasa berperang sebenarnya. Kalau kita buat agama ni, kita akan sentiasa berperang lah dengan ahli keluarga kita lah. Ada masa dia terima kita, ada masa tolak kita. Bila dia terima kita, masa dia nak buat tahlil dia panggil kita. Kau tak nampak ada kita dah. Saya tunggu tu kalau tahlil nak sama kan panggil tu. Masa tu dia nak tahlil tu kejap je, 20 minit je. Melete tu lama. Saya kat kampung macam tu, nanti kau panggil tahlil dia nanti kau. Yang melete kan baru tahlil. Dia soalnya semua kan. Dia tak boleh marah. Marah kan bangun balik je. Tahlil lepas sendiri. Tapi orang mau tak boleh buat macam tu dah. Okay. Orang hari ni kan. Jadi ini jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami Allah, ia berkata itulah dongeng-dongeng orang purbakala. Sampai ke hari ni tuan-tuan. Maksudnya menunjukkan apa tu? Sikap tak berapa nak yakin. Bukan tak berapa yakin, tak berapa nak peduli lah dengan apa-apa yang berlaku selepas kematian. Banyak manusia atas muka bumi macam ni. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan demikian, sebaliknya. Mata hati mereka telah berkarat tersebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Bukan demikian, sebaliknya itu maksud apa tuan? Itu kalla ni sebenarnya
Jangan kau buat macam tu, jangan kau mendustakan hari kiamat. Atau maksudnya, sungguh hati mereka telah berkarat. Itu di sudut bahasa lah tuan-tuan. Cuma nak beritahu di sini, Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang mendustakan hari kiamat sebenarnya hati mereka telah berkarat. Mata hati mereka telah berkarat tersebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Bila banyak buat maksiat, buat kekufuran, akhirnya dia akan menutup mata hati kita. Sonang kan kita nak buat perumpamaan yang paling sonang. Kita ada lampu Kalimantan tak? Bagi sekorek ambil sikit ya. Hari ni ambil marker hitam tu, cucuk satu. Lagi, cucuk satu lagi. Hari ketiga, cucuk lagi. Bor marker tu kan, yang permanent tu. Tak permanent kau. Lama-lama kalau sampai 3 hari, ada cahaya lagi. 4 hari, ada cahaya lagi. Sampai 7 hari, 8 hari, 15 hari, 30 hari, penuh dah. Walap dia. Ada lagi cahaya, tapi cahaya tak boleh keluar. Sebab apa? Ditutup oleh titikan tadi, marker tadi. Macam itulah bentuk hati manusia ni. Bila dia buat kejahatan, dia akan menjadikan hati itu lemah. Hati yang lemah, dia tak akan dapat mengeluarkan sinar, bimbingan untuk Tuhan punya hati. Seperti juga lampu, bila dia balap, dia berabuk, dia dapat keluarkan cahaya, tapi cahaya dia tidak dapat sungguh-sungguh menerangi sekitar. Kerana dia sendiri berpenyakit. Lampu tu berpenyakit. Dia dah diselaputi oleh habuk semua, dia tak payah nak terang benar. Sama macam hati manusia. Sebab itu dalam ni ada hadis dari Imam Tirmizi rahmatullah alaih. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfarallaha wa taba suqila qalbuhu fa in 'ada zida fiha hatta ta'luha ala qalbihi. Kata Nabi dalam hadis ni daripada Abu Hurairah, sesungguhnya seorang hamba tu bila dia buat satu kesalahan, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, diletak satu titik hitam dekat hati dia. Bila dia berhenti buat dosa, dia minta ampun pada Allah, dia bertaubat, sukhila qalbuhu, hati dia bersinar balik. Dan bila kita buat dosa, biar je. Hati tu akan golap. Kita tersalah, dianjurkan cepat-cepat istighfar. Dengan istighfar, usaha nak berhenti tu, hati tu dia torang balik. Tadi dia dah malap dah, dia torang balik. Sebab titik tu jatuh bila kita istighfar, bila kita niat berhenti, bersinar balik hati tu. Tapi fa'in ada, bila dia buat dosa balik, zida, cuma titik balik. Nabi sebut. Sehinggalah bila dia buat berulang-ulang kali, zida hatta ta'luwa ala qalbi, sehingga kan titik hitam ni menutupi seluruh hati. Itu akhirnya jadi hati kita keras, hati yang keras. Qala hadza hadis hasan sahih. Jadi hadis hasan, hadis yang sahih. Tuan-tuan, bila kita buat benda tak betul dia, titik hitam tu akan menggelapkan. Ahli tafsir menyebutkan di sini bahawa dosa itu sifatnya adalah dia akan menutupi, menghitamkan hati. Kesalahan yang kita buat ni tuan, dosa-dosa kita buat ni, dia akan menghitamkan hati. Menghitamkan ni, yusawwidul qalba ni, menghitamkan hati, akhirnya hati itu akan hilang cahayanya, hilang sinar. Dia jauh daripada nur iman. Hati orang yang gelap oleh dosa ni. Sebab itulah kata Imam Mujahid, bila seseorang tu buat dosa, maka dosa ni akhirnya akan melingkari, sikit-sikit menutupi hatinya, sikit-sikit sampai akhirnya penuh dia dosa, maka hati ni nanti akan mati. Hati tu akan mati. Itulah maksud firman Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan siapa yang buat kejahatan terlampau banyak hingga ahatat khati'atuhu, sehingga akhirnya dosa-dosa tu menghitamkan seluruh hatinya, mereka inilah ahli neraka yang mereka kekal di dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah tu. Surah Baqarah.
Yang menutupi hati itulah yang dinamakan sebagai ron. Ron ni maksudnya karat-karat kepada hati. Karat-karat kepada hati. Seterusnya Imam Mujahid menceritakan panjang lebar. Dia nak cerita apa? Kata dia hati manusia ni, kata Imam Mujahid, hati ni kata dia, al-qalbu mithlul kahfi. Dia kata, Imam Mujahid, saya terjemahkan tuan. Mujahid kata hati manusia ni macam mati. Dia pun angkat tangan dia ni. Wa rafa'a kaffahu, dia angkat tangan. Macam hati. Hati ni macam ni tadi, macam tapak tangan ni. Bila kita buat dosa, fa idza aznabal 'abdu azam inqabat. Bila kita buat dosa, ni hati je ni. Kita buat dosa, faham? Tutup hati kita. Dosa tu. Wa dhamma isba'ahu bila kita. Fa iza aznama zam inqabat. Buat lagi dosa yang lain, tutup lagi. Buat lagi, tutup lagi. Buat lagi, tutup lagi. Akhirnya hati kita jadi mati. Ditutup oleh dosa ni. Dosa, nak cerita dosa bila banyak, akhir dosa tu akan mencengkam manusia, mencengkam hati, mencengkam jiwa dia. Akhirnya hati tu mati. Dan orang inilah yang disebut faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Banyak sangat dosa. Duduk dalam neraka Allah. Tak ada langsung kebaikan. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Mujahid rahmatullah alaih. Dan banyaklah di sini saya tak ceritalah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh ahli-ahli tafsir. Antaranya yang menarik juga seperti Abu Bakar bin Abdullah. Kata dia buat perumpamaan hati ni, kata dia hati ni macam, hati ni elok. Akhirnya bila buat dosa dia jadi macam ayak. Ayak tepung tu. Kalau satu bekas kita masukkan air tak keluar, mana hati tak bocor. Bokeh tu elok. Kok masukkan air, keluar ada bocor tu, lama-lama habis kosong. Macam itulah hati manusia. Bila kita buat dosa, satu bokeh yang ditombuk dengan tusukan jarum. Buat dosa-dosa lagi, buat lagi. Lama-lama hati tu jadi macam ayak. Seperti ayak kalau masuk air, dia tak dapat api apa-apa, habis semua ke bawah, yang ada kosong. Macam itulah hati manusia yang buat dosa, dia berlubang. Cakap apa-apa pun masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Siapa kata tu? Kata Abu Bakar bin Abdullah. Dia mengumpamakan hati tu macam ayak yang berlubang-lubang tu. Kalau hati yang dogi banyak buat dosa ni, akhirnya dia tak akan menerima apa-apa nasihat orang. Macam bokeh yang kosong, berlubang-lubang, masukkan air ke bawah. Bekas tetap macam sedia kala kosong. Begitulah hati manusia yang melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ke-14 tuan-tuan. Kita tengok ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Janganlah melakukan demikian. Sesungguhnya mereka pada hari itu sememangnya tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Yakni sebenarnya Quran itu bukanlah dongeng orang-orang purbakala seperti yang mereka dakwakan. Sebaliknya yang mendorong mereka berkata demikian ialah perangai mereka yang buruk terbit dari hati mereka yang berkarat. Mereka diselaputi oleh dosa-dosa kufur dan maksiat yang mereka lakukan menyebabkan hati mereka itu hitam berkarat, tidak dapat membezakan yang salah dengan yang benar atau yang terang dengan yang gelap. Janganlah melakukan perbuatan kufur dan maksiat. Sesungguhnya mereka pada hari itu sememangnya tertutup dari rahmat Allah, tidak akan memperoleh keredaannya, sedang di akhirat mereka juga akan terdinding dari melihat Allah Ta'ala. Itu maksud ayat 15. Kalla, janganlah melakukan demikian. Kau katakan Quran tu asafirul awwalin. Itu cerita orang-orang purbakala dulu tu. Jangan cakap macam tu, kata Allah. Innahum, orang-orang yang begini sifatnya, yang mendustakan hari kiamat, yang mengatakan Quran tu cerita kosong dia, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Pada hari itu sememangnya mereka tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Mereka lamahjubun, dihijab. Kan mahjub ni pada hijab. Hari itu mereka dihijab, ditutup. Ditutup daripada apa? Kata Ustaz Mat Sunaji di hujung komentar ni, dia kata
iaitu bahawa orang-orang mukmin di akhirat dapat melihat Allah, tetapi sedang di akhirat mereka juga akan terdinding dari melihat Allah Ta'ala. Orang-orang berdosa ni dia tak dapat melihat Allah. Sedangkan antara nikmat yang paling besar di akhirat besok dapat melihat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya macam mana Ustaz kita tengok tu, itu urusan Allah. Macam mana dia nak buat kita melihat dia. Besok kita selalu kena tembak tu. Kata Allah Ta'ala tak bertempat. Tu orang belah sana tu cakap tu. Kalau tak bertempat, macam mana kau nak tengok Allah Ta'ala kat akhirat tak ada tempat? Mestilah ada. Ke belah kanan ke belah kiri ke. Kita jawab senang. Itu otak akal kau yang ngebahan tengok Tuhan bertempat. Kalau Allah Ta'ala nak buat kita lihat dia tak bertempat. Kan? Siapa nak boleh larang? Semuanya bergantung pada Allah. Jadi disebutkan di sini la mahjubun. Mereka itu terhijab. Terhijab tu maksud apa tuan? Hari kiamat besok orang mendustakan ayat Allah ni, mereka terhijab, ditutup, dihalang. Mahjubun tu dihalang, terhalang. Kata Zujjaj, ayat ni menunjukkan, kata dia, menjadi bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu di akhirat dapat dilihat. Kalau tidak, tak adalah makna ayat ni dah, kata dia. Ayat ni menunjukkan Allah Ta'ala tu boleh dilihat. Kalau Allah Ta'ala tak boleh dilihat di akhirat, ayat ni tak ada makna lah. Maksudnya apa beza orang beriman dengan orang tak beriman? Semua tak boleh tengok Allah. Sekarang ni Allah disebut orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat dihijab. Maknanya nak beritahu orang yang beriman dapat melihat Allah. Itu panjangnya akal para ulama dulu kan. Kalau Allah Ta'ala sebut orang-orang yang mendustakan hari kiamat ni dihijab, maknanya ada yang tak terhijab. Kalau semua dihijab, apa keluar ayat ni semua sama ya, standard ya. Orang beriman pun kena hijab, tak boleh tengok Allah. Orang tak beriman pun tak boleh tengok Allah, tak payah keluar ayat macam ni. Tapi bila Allah Ta'ala sebut orang tak beriman dengan Allah ni dihijab daripada melihat Allah, maknanya ada orang yang akan melihat Allah, iaitu orang-orang yang beriman. Itu kata Zujaj. Kata Zujaj. Sebab itu ada ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari wajah mereka bercahaya-cahaya, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Mana Allah Ta'ala sendiri sebut kita ni akan dapat melihat Allah di akhirat. Kata Imam Qutubi menerangkan ayat ini, fa'alamallahu jalla sana'uhu annal mu'minin yanzuruna ilaih. Imam Qutubi beritahu, Allah Ta'ala beritahu kita, kata dia, bahawasanya orang beriman dapat melihat Allah di akhirat. Dan dia beritahu bahawasanya orang kafir mahjubun anhu, mereka terhalang, dihijab, dihalang daripada melihat Allah. Berkata Imam Malik bin Anas dalam ayat ini, kata dia, maksud ayat ni kata, azan tuan. Dorang tak berhenti. Macam tu ya, soalan. Dorang tak berhenti. Kita habiskan ayat ini sampai kita berhenti sebab kita nak buat doa selamat. Entah lupa tadi nak beritahu, kita buat sikit doa selamat sebab ada hajat daripada saudara-saudara kita yang akan menunaikan umrah. Mudah-mudahan yang pergi umrah bisa doa lah kita, yang lain tak sampai-sampai pula ke sana kan. Dah habis tuan? Habis ke? Tak dengar azan kan. Tak apa tuan. Sambung ayat, kita habiskan ayat ni, kita berhentilah. Kita sembahyang isyak dan kita buat tahlil. Berdoa selamat. Kemudian berkata Imam Malik bin Anas, kata Malik bin Anas, kata dia, bila Allah Ta'ala menghalang musuhnya daripada melihatnya, maksudnya dia memberikan keizinan kepada kekasihnya untuk melihatnya. Bila musuh Allah dihalang, maka kekasih-kekasihnya, wali-walinya, orang alim, orang soleh, dia akan beri, kata Malik bin Anas. Sampai Imam Syafi'i nak menunjukkan keyakinan dia sungguh-sungguh. Ini selalu kita jumpa ni. Imam Syafi'i nak tunjukkan sungguh-sungguh keyakinan, dia kata apa? Ketika mana Allah Ta'ala menghalang satu kaum dengan kemarahannya daripada melihat wajahnya,
itu menunjukkan bahawasanya dia memberikan kebenarannya dengan redanya untuk satu kaum lagi melihatnya. Kemudian disambung oleh kata-kata Imam Syafi'i. Amma wallahi, sumpah demi Allah. Lau lam yuqinu Muhammad bin Idris annahu yara rabbahu fil ma'ad, lama abadahu fid dunya. Bukan tak nak ibadat. Tapi Imam Syafi'i nak sungguh-sungguh nak kata dia betul-betul yakin. Kata sampai dia kata demi Allah, kalaulah Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i lah. Kalaulah Muhammad bin Idris, dia kata diri dia ni, yakin dia tak dapat melihat Allah di akhirat, dia takkan beribadah ke muka bumi ni. Aku tak boleh tengok Tuhan, aku takkan ibadah ke muka bumi. Maksudnya dia yakin tunggu dia akan tengok Allah. Waktu dia rajin ibadah. Bukan tak nak ibadat. Nak tunjuk keyakinan dia, pasti aku akan dapat melihat Allah. Sehingga kalau aku tak yakin aku melihat Allah, aku takkan ibadat ke muka bumi. Sungguh-sungguh yakin dengan firman Allah. Lepas tu dia kuat ibadat dia. Sebab keyakinan yang tinggi daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kemudian kata Husin bin Fad, kata dia, bila Allah Ta'ala menghijab satu kaum di dunia daripada nur tauhidnya, maka dia akan menghijab juga, menutup juga golongan di akhirat daripada melihat. Dalam muka bumi ni ada orang yang dia tak dapat hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala halang dia. Dia terhalang dengan macam-macam dosa maksiat dia buat. Di dunia macam tu keadaan kata Husin bin Fad, maka maksudnya di akhirat besok dia juga akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Dan Imam Mujahid menyebutkan bahawasanya terhalang di sini adalah terhalang daripada kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umumnya kata Imam Mujahid. Tetapi ulama-ulama tafsir banyak menyebutkan bahawasanya jumhur ulama menyebutkan terhalang ni bukan terhalang daripada kemuliaan rahmat, tetapi terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur tuan-tuan, murah rezeki. Kita sambung lagi ayat-ayat berikutnya. Kita akan mula pada minggu akan datang, iaitu pada ayat yang ke-16 insyaAllah. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Selalu tak ada. Lepas ni tuan-tuan, yang berkesempatan yang lepas Isyak, kita istighfar sikit, bilik sikit, lepas tu kita terus dengan doa selamat lah. Sama-sama kita munajat, doa pada Allah Ta'ala, berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhajat yang nak pergi umrah ni, kita mudahkan urusan mereka lah untuk ke sana dan diberikan umrah mabrurah lah. Mudah-mudahan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.